Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Sekarang murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 15. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti kesalahan perkataan, yang kedua murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Hari ini murid akan belajar cara-cara untuk mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Jadi, apa itu edit? Edit bermaksud mencari, memperbaiki dan memperbetulkan kesalahan. Sekarang kita nak belajar cara-cara untuk mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dalam petikan. Cara yang pertama, murid perlu tahu maksud setiap perkataan yang digunakan. Contohnya, membawa beg. Yang kedua, menggalas beg. Apa perbezaan bagi setiap perkataan? Okey, membawa ini adalah perbuatan yang mana kita bawa beg menggunakan tangan. Menggalas pula adalah perbuatan yang mana kita meletakkan tali beg di bahu kita. Jadi dua perkataan ini membawa maksud yang berbeza. Padahal kita seringkali menggunakan perkataan-perkataan ini untuk membawa maksud yang sama. Contohnya, saya bawa beg ke sekolah. Padahal saya menggalas beg ke sekolah. Sekarang kita lihat contoh ayat yang berbeza tetapi hampir serupa. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Abu membelai pipi anaknya dengan mesra. Abu memegang pipi anaknya dengan mesra. Abu menampar pipi anaknya dengan mesra. Jadi daripada tiga ayat ini, yang mana yang paling tepat? Okey, jadi jom kita lihat yang mana yang paling tepat antara tiga perkataan: membelai, memegang, menampar. Okey, cuba murid teka yang mana yang paling tepat. Sekarang kita lihat contoh ayat yang pertama. Abu membelai pipi anaknya dengan mesra. Jadi murid kena tahu membelai ini apa maksudnya. Jadi cikgu lakonkan perkataan membelai ini bagaimana. Okey, ini ialah membelai. Okey, ini ialah membelai. Sekarang kita lihat contoh ayat yang kedua. Abu menampar pipi anaknya dengan mesra. Okey, menampar, perbuatan menampar sama juga menyentuh pipi tetapi dengan menggunakan tenaga. Okey, itu ialah menampar. Sekarang kita lihat contoh ayat yang ketiga. Contoh ayat yang ketiga ialah Abu memegang pipi anaknya dengan mesra. Jadi cikgu lakonkan ini ialah memegang. Okey, tiada pergerakan seperti menampar ataupun membelai. Jadi antara tiga ayat tersebut, yang mana yang paling tepat? Jadi perkataan yang paling tepat ialah membelai pipi anaknya dengan mesra. Oleh kerana ada perkataan mesra ini, membelai ialah jawapan ataupun perkataan yang paling sesuai. Jadi untuk mengetahui yang mana paling tepat, murid kena tahu setiap maksud bagi perkataan. Selain itu, murid juga boleh mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dalam petikan dengan membaca semula teks secara berulang-ulang dan perlahan-lahan untuk mengenal pasti kesesuaian penggunaan setiap perkataan. Jadi jom kita belajar berkenaan mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata di dalam buku teks. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 15. Okey, di dalam buku teks muka surat 15 ini ada petikan berkenaan kesenian masyarakat orang asli, iaitu etnik Mahmeri. Okey, jadi ada perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna merah ini merupakan penggunaan kata yang tidak tepat. Okey, sebelum kita mengenal pasti setiap perkataan yang tidak tepat yang telah digunakan dalam teks ini, jom kita baca terlebih dahulu petikan berkenaan kesenian masyarakat orang asli. Kesenian masyarakat orang asli. Etnik Mahmeri terkenal dengan seni ukiran kayu dan lipatan daun.
Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Seni ukiran kayu biasanya dijadikan barang hiasan dan jualan. Setiap ukiran itu mengambil jam yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Oleh itu, hasil seni ukirannya sangat kecil. Pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Biasanya, ranting kayu jenis nyirih batu dipakai supaya hasil ukirannya kukuh. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan etnik Mahmeri. Mereka menghasilkan barang cantik diri seperti rantai sanggul, gelang dan anting-anting daripada pucuk nipah, pandan dan daun kelapa. Produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibela oleh generasi muda Mahmeri. Sekarang kita akan cuba kenal pasti perkataan yang tidak sesuai yang telah digunakan dalam petikan ini. Okey, sekarang kita baca semula untuk kita kenal pasti perkataan yang tidak sesuai dan kita akan edit dan murnikan teks. Etnik Mahmeri terkenal dengan seni ukiran kayu dan lipatan daun. Okey, betul ayatnya. Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Okey, perkataan lepas ini tidak sesuai ya. Okey, sejak lepas lagi tidak sesuai. Nanti kita akan cari perkataan yang sesuai. Okey, kita cuba cari secara keseluruhan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Seni ukiran kayu biasanya dijadikan barang hiasan dan jualan. Okey, betul. Setiap ukiran itu mengambil jam yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Kalau kita lihat, mengambil jam yang lama. Jam ini ialah lebih kepada objek lah. Okey, jadi tidak sesuai. Okey, sebenarnya ada perkataan lain yang lebih sesuai yang menunjukkan tentang waktu. Okey, nanti kita akan cuba perbaiki. Okey, oleh itu hasil seni ukirannya sangat kecil. Okey, sebenarnya kecil ni tidak sesuai. Kecil ni lebih kepada saiz, kecil ataupun besar. Okey, kalau kita lihat hasil seninya semuanya tak ada yang kecil. Tetapi ada perkataan yang lebih sesuai lah yang perlu digantikan. Pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Okey, kalau kita lihat pemilihan ni, okey, kita tak boleh guna perkataan kemas dekat sini. Jadi kita perlu cari perkataan yang lain. Biasanya ranting kayu jenis nyirih kayu batu dipakai supaya hasil ukirannya kukuh. Okey, kenapa perkataan ranting ini tidak sesuai? Okey, nanti kita akan cuba lihat. Okey. Kayu jenis nyirih batu dipakai. Okey, dipakai juga berwarna merah. Okey, jadi ada yang tidak sesuai lah. Jadi kita cuba perbaiki. Supaya hasil ukirannya kukuh. Okey, hasil ukirannya kukuh. Kukuh ini sebenarnya tidak sesuai. Sebab kukuh ini sepatutnya objek-objek yang sebenarnya memang besar ataupun objek-objek yang lebih tebal. Okey, itu lebih sesuai untuk kukuh. Okey, kita lihat. Kita sambung. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan etnik Mahmeri. Okey, jadi ada perkataan lain yang tidak sesuai iaitu kepelikan. Okey, nanti kita akan lihat. Okey, seterusnya. Mereka menghasilkan barang cantik diri seperti rantai, sanggul, gelang dan anting-anting daripada pucuk nipah. Okey, dan daun kelapa. Okey. Okey, pandan dan daun kelapa. Jadi, sebenarnya ada satu perkataan yang tidak sesuai. Mereka menghasilkan barang cantik diri. Okey. Tiba-tiba ada kata adjektif dekat sini. Jadi, sebenarnya tidak sesuai. Okey, nanti kita cuba perbaiki. Produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibela oleh generasi muda Mahmeri. Okey, ada perkataan yang tidak sesuai iaitu dibela. Jadi jom kita lihat perkataan yang telah kita senaraikan dan kita akan cuba perbaiki. Okey, sekarang kita dah kenal pasti perkataan yang tidak sesuai dan kita akan edit dan murnikan. Okey, kita lihat perkataan yang pertama.
Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Okey, tak sesuai Okey, lepas ni membawa maksud yang sama. Bermaksud lepas ni adalah perkara-perkara yang sudah berlaku. Tetapi sebenarnya untuk selepas sejak, sebaik-baiknya kita menggunakan dahulu. Jadi perkataan yang sesuai ialah sejak dahulu lagi. Okey, bukan sejak lepas lagi. Okey, jadi murid kena tahu penggunaan kata yang tepat. Okey, kita lihat perkataan yang seterusnya iaitu jam. Setiap ukiran itu mengambil jam yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Okey, walaupun jam ini menunjukkan waktu, tetapi sebenarnya jawapan yang ataupun perkataan yang tepat ialah masa. Okey, masa yang lama. Sebab jam ini lebih kepada objek lah. Okey, ini ialah jam lah. Okey, 12, 3, 6, 9. Ini ialah jam. Okey, jadi lebih kepada masa yang lama. Seterusnya, kecil. Oleh itu hasil seni ukirannya sangat kecil. Okey, tidak sesuai Kecil ini lebih kepada saiz. Kalau murid perhatikan, hasil seni ukirannya memang sangat berkualiti dan teliti. Okey, jadi sebenarnya jawapan ataupun perkataan yang sesuai ialah halus. Hasil seni ukirannya sangat halus, bermaksud sangat teliti. Okey, kalau kita lihat memang unik ataupun uniklah ukiran yang dia buat. Okey, seterusnya pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Okey, kalau perkataan yang sesuai ialah teliti. Sebab kemas tidak sesuai untuk kita gunakan untuk pemilihan. Jadi kita pilih mestilah secara teliti, bukan kemas. Kemas ni lebih kepada suasana lah. Okey, seterusnya. Biasanya ranting kayu jenis nyirih batu dipakai supaya hasil ukirannya kukuh. Okey, ranting ini, ranting kalau cikgu lukis ranting ni, dia kecil macam ni je. Dia halus. Tetapi jawapan yang sesuai ialah batang kayu. Batang ni besar. Jadi apabila saiznya besar, kita boleh mudah nak buat ukiran lah. Kalau ranting kayu, mudah patah. Okey, dan halus lah. Jadi tidak sesuai. Jadi perkataan yang sesuai ialah batang kayu. Jenis nyirih batu dipakai. Okey, sebenarnya tidak sesuai lah. Okey, sepatutnya batang kayu jenis nyirih batu digunakan. Okey, digunakan. Dipakai ini lebih kepada kita pakai. Okey, kita ambil sesuatu, kita pakai. Okey, contohnya pakaian, baju ataupun seluar. Okey, jadi dipakai tidak sesuai, kita gantikan dengan digunakan. Okey, supaya hasil ukirannya kukuh. Okey, kukuh tidak sesuai. Okey, jadi kita perlu gantikan dengan perkataan yang lebih sesuai iaitu kemas. Okey, supaya hasil ukirannya kemas. Okey, kalau kukuh ni lebih kepada binaan lah. Okey, jadi seterusnya kita sambung. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan etnik Mahmeri. Okey, kepelikan pun tidak sesuai. Okey, perkataan pelik ini lebih kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tetapi seni lipatan daun ni adalah satu yang tidak memang hanya etnik Mahmeri sahaja yang boleh buat. Jadi kita boleh cakap keunikan ataupun kita sebut keunikan. Itulah perkataan yang sesuai. Okey, seterusnya kita sambung. Mereka menghasilkan barang cantik diri. Okey, kalau cantik ini lebih kepada kata adjektif lah ataupun sifat. Sepatutnya ialah perhiasan. Okey, perhiasan pun memang cantik lah. Okey, jadi kita tukar cantik ni jadi perhiasan. Okey, seterusnya produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Penghargaan ni sesuai lah. Okey, nak ganti dengan pengiktirafan pun, penghargaan pun sesuai.
Jadi, seterusnya kita sambung. Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibela oleh generasi muda Mahmeri. Okey, sepatutnya perkataan dibela ni kita ganti dengan dijaga. Okey, jadi kita dah jumpa perkataan-perkataan yang sesuai lah dan kita edit dan kita murnikan. Jadi ini jadual yang telah dilengkapkan. Okey, penggunaan kata yang tidak tepat, lepas kita gantikan dengan dahulu, jam digantikan dengan masa, kecil digantikan dengan halus, kemas digantikan dengan teliti, ranting digantikan dengan batang, dipakai digantikan dengan digunakan, kukuh digantikan dengan kemas, kepelikan digantikan dengan keunikan, cantik digantikan dengan perhiasan, dibela digantikan dengan dijaga. Jadi inilah cadangan perkataan yang telah diedit dan telah dimurnikan di dalam teks ini. Okey, contohnya yang pertama, sejak dahulu lagi. Yang kedua, mengambil masa yang lama. Yang ketiga, hasil seni ukirannya sangat halus. Yang keempat, pemilihan kayunya juga dilakukan secara teliti. Biasanya batang kayu jenis nirih batu digunakan supaya hasilnya ukirannya kemas. Seterusnya, seni lipatan daun juga ialah hasil keunikan etnik Mahmeri. Seterusnya, mereka menghasilkan barang perhiasan diri. Dan yang terakhir, kesenian ini haruslah diwarisi dan dijaga oleh generasi muda Mahmeri. Jadi, ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 18 dan 19. Untuk muka surat 18, murid perlu memilih perkataan yang tepat untuk ayat tersebut. Ingat kita perlu memilih penggunaan perkataan yang tepat. Jadi kena pilih antara dua tu. Okey. Jadi untuk muka surat 19 pula, murid perlu menyalin kembali petikan bermula daripada saya mengucapkan terima kasih kepada sampailah baris yang terakhir. Okey, dengan perkataan yang tepat yang telah dipilih. Okey, latihan pada muka surat 18 menunjukkan surat kiriman tidak rasmi berkenaan tapak warisan dunia. Okey, jom kita baca surat yang telah dikirimkan oleh Imran. Imran bin Ismail, nombor 303, nombor 303, Taman Setia 75450, Aikro, Melaka, 26 April 2021. Menemui sahabatku Jason yang berada di Woodlands, Singapura. Semoga saudara dan keluarga sihat dan ceria. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudari atau saudara kerana masih sudi berteman, bersahabat dengan saya. Dalam email tempoh hari, saudara menyatakan bahawa saudara mahu belajar atau mengetahui perihal Bandaraya Melaka. Melaka diisytiharkan sebagai bandaraya bersejarah pada 15 April 1989. Pada 7 Julai 2008 pula, UNESCO mengiktiraf bandaraya tersebut sebagai tapak warisan dunia. Sejarah Kesultanan Melayu Melaka bermula dengan kedatangan para meswara yang berkuasa atau memerintah pada tahun 1400 hingga 1424. Judul nama Melaka diambil sepada nama pohon tempat para meswara duduk atau berteduh. Pada ketika itu, satu perkara unik ataupun pelik berlaku, iaitu seekor kancil putih telah menendang anjing raja. Kesultanan ini memerintah Melaka sebanyak atau selama 110 tahun. Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dalam tempoh tersebut datang atau muncul nama-nama hebat seperti Tun Perak dan Han Tuah yang merupakan prajurit atau pahlawan besar ketika itu. Sekiranya saudara ingin mengetahui lebih halus atau mendalam tentang Melaka Bandaraya bersejarah, saudara bolehlah menonton atau melayari laman sesawang http www.mbmb.gov.my. Sahabatmu Imran. Sekarang kita akan memilih
penggunaan kata yang tepat antara dua perkataan yang telah diberi. Kita akan pilih salah satu perkataan yang tepat untuk ayat yang diberikan. Jadi sebelum kita memilih, kita perlu tahu maksud bagi setiap perkataan ini. Okay, jom kita baca. Menemui sahabatku Jason yang berada di Woodlands, Singapura. Semoga saudara dan keluarga sihat dan ceria. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudari atau saudara kerana masih sudi berteman bersahabat dengan saya. Jadi kita kena tahu maksud saudari dengan saudara. Okey, saudara ataupun saudari. Saudara bermaksud ganti nama diri untuk lelaki. Manakala saudari pula ganti nama diri untuk perempuan. Jadi Jason namanya Jason. Jadi Jason ini ialah lelaki. Jadi jawapannya ialah saudara. Okey, seterusnya kerana masih sudi berteman ataupun bersahabat dengan saya. Jadi kita kena tahu maksud berteman dengan bersahabat. Berteman atau bersahabat. Berteman bermaksud kawan, lebih kepada hubungan yang mesra. Manakala bersahabat pula bermaksud kawan juga tetapi lebih kepada semangat persahabatan ataupun semangat kawan lah. Jadi kalau kita lihat Jason, okey, Jason dan Imran, okey, merupakan dua kawan baik yang berada berbeza negara antara Singapura dan Malaysia. Jadi kalau kita lihat yang sesuai ialah bersahabat. Okey, jawapan yang sesuai ialah bersahabat. Okey, kita sambung. Dalam email tempoh hari, saudara menyatakan bahawa saudara mahu belajar ataupun mengetahui perihal Bandaraya Melaka. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan belajar? Apa yang dimaksudkan dengan mengetahui? Belajar bermaksud berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Mengetahui bermaksud tahu. Okey, jadi yang mana yang sesuai? Okey, saudara menyatakan bahawa saudara mahu belajar perihal Bandaraya Melaka. Saudara mahu mengetahui perihal Bandaraya Melaka. Jadi kalau kita lihat Jason ni, dia mahu tahu, dia nak tahu tentang Bandaraya Melaka. Jadi perkataan yang sesuai ialah mengetahui perihal Bandaraya Melaka. Melaka diisytiharkan sebagai bandaraya bersejarah pada 15 April 1989. Seterusnya kita baca, sejarah Kesultanan Melayu Melaka bermula dengan kedatangan para Meswara yang berkuasa ataupun memerintah pada tahun 1400 hingga 1424. Jadi yang manakah jawapannya? Jadi kita perlu tahu apa maksud bagi setiap perkataan ini. Berkuasa bermaksud mempunyai kuasa. Memerintah bermaksud menguasai negara dalam tempoh tertentu dan boleh mengeluarkan arahan. Jadi yang sesuai ialah memerintah. Okey, memerintah pada tahun 1400 hingga 1424. Okey, seterusnya. Judul atau nama Melaka diambil sempena nama pohon tempat para Meswara duduk ataupun berteduh. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan judul, apa yang dimaksudkan dengan nama. Judul bermaksud tajuk, tajuk buku, rancangan dan sebagainya lah. Manakala nama pula merupakan sebutan untuk panggilan ataupun gelaran. Jadi yang mana yang sesuai? Judul ataupun nama? Ya, yang sesuai ialah nama. Nama Melaka diambil sempena nama pohon tempat para Meswara duduk ataupun berteduh. Yang mana yang sesuai? Duduk bermaksud tinggal atau menetap. Berteduh bermaksud berehat seketika daripada panas atau hujan. Jadi, okey, dia memberitahu para Meswara ni sedang berehat di bawah pohon. Jadi kita tak boleh cakap dia duduk. Duduk ni bermaksud tinggal atau menetap. Jadi yang sesuai ialah berteduh. Okey. Seterusnya, pada ketika itu satu perkara unik ataupun pelik berlaku, iaitu seekor kancil putih telah menendang anjing raja.
Apa yang dimaksudkan dengan unik dan pelik? Unik bermaksud tidak sama dengan yang lain. Pelik pula bermaksud aneh, ganjil ataupun tidak biasa. Jadi, situasi ini menunjukkan seekor kancil putih menendang anjing. Sepatutnya, anjing ini menendang kancil. Jadi, perkara yang ganjil ataupun aneh telah terjadi. Yang mana yang sesuai? Jadi, yang sesuai ialah pelik. Okey, satu perkara pelik berlaku iaitu seekor kancil putih telah menendang anjing raja. Kesultanan ini memerintah Melaka sebanyak ataupun selama 110 tahun. Jadi yang mana yang sesuai? Sebanyak bermaksud sama banyak. Selama bermaksud sepanjang tempoh ataupun sepanjang masa yang tertentu. Jadi kalau kita baca dengan teliti, dia kata Kesultanan ini memerintah Melaka sebanyak ataupun selama 110 tahun. Okey, dia dah ada tempoh dia. 110 tahun. Jadi yang sesuai ialah selama. Kesultanan ini memerintah Melaka selama 110 tahun. Kita sambung. Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dalam tempoh tersebut, datang ataupun muncul nama-nama hebat seperti Tun Perak dan Hang Tuah yang merupakan prajurit ataupun pahlawan besar ketika itu. Apa yang dimaksudkan dengan datang ataupun muncul? Datang bermaksud baru tiba. Muncul bermaksud keluar tiba-tiba. Okey, dan datang menampakkan diri. Jadi, kalau kita lihat, okey, dalam tempoh tersebut tiba-tiba nama-nama hebat ni muncul. Muncul ini bermaksud dia datang menonjolkan diri, iaitu Tun Perak ataupun Hang Tuah dan ramai lagi lah. Okey, jadi kita sambung. Nama-nama hebat seperti Tun Perak dan Hang Tuah yang merupakan prajurit ataupun pahlawan besar ketika itu. Jadi yang mana yang sesuai? Prajurit ataupun pahlawan? Prajurit bermaksud anggota tentera atau askar. Manakala pahlawan ialah orang yang gagah dan berani. Jadi yang sesuai ialah pahlawan. Oleh kerana Tun Perak dan Hang Tuah ini bukanlah anggota tentera ataupun askar. Dia lebih kepada pahlawan lah, orang yang gagah dan berani yang sanggup mempertahankan Sultan ataupun negeri Melaka. Okay, sekarang kita sambung lagi. Sekiranya saudara ingin mengetahui lebih halus atau mendalam tentang Melaka Bandaraya bersejarah, saudara bolehlah menonton ataupun melayari laman Sesawang. Jadi kita lihat halus ataupun mendalam. Okey, halus bermaksud tidak besar, kasar ataupun kecil-kecil saiznya. Okey, mendalam pula bermaksud sampai ke peringkat yang terperinci. Jadi lebih kepada sekiranya saudara ingin mengetahui lebih mendalam. Okey. Jadi dia kata sekiranya saudara ingin mengetahui lebih ke peringkat yang terperinci, lebih terperinci tentang Melaka, itu maksudnya mendalam. Okey. Kita sambung. Saudara bolehlah menonton ataupun melayari laman Sesawang http www.mbnb.gov.my. Okey, jadi menonton ataupun melayari. Menonton bermaksud melihat dengan terperinci. Kita boleh cakap menonton televisyen, menonton rancangan-rancangan di televisyen, menonton permainan bola sepak di stadium, itu kita boleh cakap menonton lah, melihat dengan terperinci. Manakala melayari pula melihat untuk mencari dan mendapatkan maklumat, contohnya melayari internet. Jadi yang mana yang lebih sesuai? Saudara bolehlah melayari laman Sesawang. Jadi laman Sesawang ni lebih kepada internet lah. Ini ialah internet. Jadi kalau kita guna internet, kita boleh cakap melayari. Jadi melayari ialah perkataan yang sesuai. Jadi ini ialah cadangan penggunaan perkataan yang tepat untuk latihan pada muka surat ini.
Dengan cadangan jawapan yang telah diberikan, nanti murid perlu menyalin semula petikan ini dengan perkataan yang tepat. Bermula dengan saya mengucapkan terima kasih, sampailah sahabatmu Imran. Okey? Jadi ini ialah latihan pada hari ini. Murid perlu menyalin kembali petikan yang kita dah bincangkan tadi dengan perkataan yang tepat ke dalam latihan pada muka surat 19 dengan tulisan yang kemas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.